Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma man arada bina wa arada bi islamina wa arada bi a'radina wa manhajina wa bi dirasatina wa man hawlana bi su'in aw hiqdin aw hasadin aw fitnatin aw sihrin aw fasadin aw shahna'in aw khiyanatin aw iftira'in. Allahumma asrif 'anna syururahum waj'al syururahum 'ala nuhurihim waj'alhum ayatan wa 'ibratan li ulil albab. Ya Rabbana ya sami'ad du'a. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah sama-sama kita duduk di dalam ruangan majlis ilmu pengetahuan pada akhir daripada hari ini, iaitu selepas daripada asar, supaya kita nak tengok sakut paut dengan hadis-hadis yang tak sabit daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tersebar di dalam masyarakat kita penuh benar. Maka hadis yang tak sabit ni, iaitu hadis yang kita tak boleh nak putus jazah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sepeda ataupun kata, pasti kita orang mengaji ni kena ambil hati ya. Jangan kita buat mudah-mudah dengan ini masalah. Kerana masalah hadis ni, kalau kita pergi sandar kepada Nabi dengan cara yang tak yakin, dalam arti kata kita tu tak ada jazah hati kita dengan ilmu pengetahuan, kita pergi sandar ke Nabi, maka wa'id, janji daripada syarak kita ni sangat besar. Sehingga kata Nabi ni rahmatul lil alamin, akan tetapi orang dusta di atas dia, ia tak wirahmat. Orang hak sandar perkara bukan-bukan kepada dia, ia tak sebaik dengan orang tu. Hingga ia kata man kadzaba alayya muta'ammidan, sengaja buat apa? Sengaja nak kata dalam arti kata kita tu tak ada buat kajian, tak ada mengaji dan belek buku, tanya ulama dengan cara sungguh-sungguh. Kita buat mudah-mudah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaza wa kaza, gitu dan gini hak Nabi kata. Maka orang bersifat lagu tu walaupun kadzaba alayya tu makna mengadakan hadis maudhu' betul-betul, tetapi perkara yang tak sabit, tak yakin daripada Rasulullah tu sekalipun adalah perkara yang kita kena beringat, sebab masuk dalam tu min dhimnihi, masuk dengan cara dhimni. Dhimni bahasa Arab, takut tak faham, itu masuk dengan cara piah-piah. Masuk juga, tak masuk betul-betul pun masuk juga. Sebab tu kita tak boleh nak jazah kata hadis apabila dhaifnya, kita tak boleh nak jazah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata dengan itu perkataan. Kalau kita pergi buat kerja lagu tu, Nabi katakan falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaklah mung tu dia tepat di dalam api. Ini makna kata perkara bukan mudah. Maka orang mengaji ni kita nampak berjuru, ngisak podak, nah dadah pun tak main, gotu ke tak ganing. Akan tetapi masalah ni, masalah pasal tak juh, pasal urusan agama, sana ikut dia kepada Nabi SAW dengan sebab tak ada
rojoknya, kembalikan hadis tu kepada ibu kita hak asal. Sehingga setengah daripada orang mengaji ni menyakit orang mengaji. Orang awal ni, orang turuk ya. Nah, orang mengaji ni makna kata penyakit dia iaitu ia tak kembali masalah hadis ni kelik kepada ibu kita hadis. Setengah-setengah ibu kita hadis pun apa nama pun tak tahu juga ibu kita hadis. Apabila sebut kata ibu kita hadis, mahun tak tahu. Gapo dia pun tak tahu. Ning adalah perkara yang jadi rusak dalam masalah kita nak menyampaikan agama Tuhan kepada masyarakat. Tak boleh. Tak sampai pangkat tu kalau kita nak pergi kecek benda agama sedangkan kita tak tahu. Kata hadis yang kita baca ni daripada mana kita nak rujuk. Jangan kita terpedaya ni sebagaimana ilmu yang kita ambil daripada guru-guru kita, yang kita belajar daripada ulama Azhar, yang kata tak memadai kita nampak hadis di dalam kitab mana-mana hak bukan ibu kita asal kita nak sandar kepada Nabi selalu, tak boleh buatlah tu. Pasti kita kena kembalikan hadis yang ada dalam kitab fiqh kepada ibu kita hak asal. Dan hak ada hadis dalam ibu kitab tafsir kena kembali kelik pada kitab hak asal. Terutama hak sakut paut dengan hadis yang ada dalam kitab-kitab tasawuf, kitab-kitab ilmu akhlak tu. Pasti kembali klik kepada kitab ibu kitab hadis hak asal. Kalau tidak, nescaya termasuklah kita di dalam mereka yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh Nabi royak perkara hak kita dengar tadi. Jangan buat mudah dalam masalah. Jangan buat mudah dalam masalah. Asri ambil gato ustaz. Buka tu. We faham molek masalah. We faham molek masalah. Kita nak kita faham supaya nak kita pakat selamat. Nak kita pakat selamat duduk di dalam urusan agama ni pasti kita kena pergi dengan ilmu pengetahuan. Ibu kita hadis ni ada berapa Abdullah? Ibu kita hadis banyak mana? Basri, ibu kita hadis. Hak mu'tamad di sisi ahli sunnati wal jamaah banyak mana? Ummahatil kutubi Sembilan ummahatil kutubi tis'ah. Apa arti? Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah, Masna' Imam Ahmad, Muwatta' Imam Malik, kemudian Sunan Ad-Darimi. Ini panggil ibu kita hadis 9. Wajib kita orang mengaji ni, terutama hak ni orang mengaji dah, orang mengaji ni kena ambil tahu perkara ni supaya kita tidak masuk diri kita di dalam hadis Nabi kata man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Sehingga katanya para ulama daripada ulama hadis umpama Imam As-Suyuti rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, dia kata kalau kita baca hadis tadi tak kena dengan baris Nabi baca pun masuk juga di dalam itu hadis. Hadis mutawatir tu jangan buat mudah-mudah dalam arti kata kita sandar ke Rasulullah, sandar kepada Nabi, sandar kepada sahibus syariah, sedangkan kita tak tahu kata itu tu daripada manakah. Itu nak kita faham molek. Sebab itulah dalam Jamiatul Azhar ni, dia buat kajian baru tentang kitab-kitab tarikh, hadis yang ada dalam kitab-kitab tarikh, hadis yang ada dalam kitab-kitab fiqh, hadis yang ada dalam kitab-kitab tafsir, hadis yang ada di dalam kitab-kitab tasawuf umpamanya, hadis yang ada dalam kitab-kitab tauhid masalan, untuk pelajar-pelajar yang mengaji ni supaya mengaji dengan bawah-bawah ulama, bawah kaki ulama ni periksa tengok mengikut ilmu pengetahuan yang dia belajar daripada alim ulama. Awak apa lagu tu? Adakah ulama Azhar dan ulama dunia ni tak siqah dengan apa yang dibawa nakal mari daripada ulama Islam kita? Gitu ke? Bukan arti tu. Bukan arti maksud hak tu, tetapi arti nak membantukan setengah ilmu di atas setengah. Itu makna yang betul, makna yang kena. Nak bantu ilmu setengah di atas setengah. Jadi seumpama kita kata kita didapati, kita baca kitab fiqh masalan,
Kita baca kitab fiqh, kita dapat hadis di dalam kitab fiqh tu. Maka apabila kita nak berhujah dengan hadis tu, dalam arti kata kita nak faham dia ataupun kita nak baca pula hadis tu kepada masyarakat, pasti kita kena kembalikan hadis itu kepada mana? Klik pada kitab asli dulu. Tu khijah bagi siapa tu? Bukan khijah bagi orang awam. Bukan khijah bagi orang awam. Khijah bagi alim ulama, khijah bagi talabatul ilm, orang mengaji belajar. Kalaulah malah dalam arti kata kita calon diri kita nak jadi alim ulama dan pelajar agama, kita malas, maka kita berhenti daripada ini khijah sebab bahaya. Nah, bahaya sama sekali kita royak hadis sedangkan kita tak tengok pada kitab asal. Banyak betapa ramai mana. Pak kenapa kau jadi silap salah berlakunya di dalam kitab-kitab tafsir ataupun kitab-kitab hadis ataupun kitab-kitab tauhid, kitab-kitab tarikh, kitab-kitab nahwu masalan, kitab lughah masalan. Kerana zaman dulu tu cara nak cari hadis tu bukan mudah. Cara nak cari hadis ni bukan mudah, ia susah dan payah. Dengan sebab tu ulama yang tolong wari kepada kita tu, ia bawa sanad mari pada kita tu ataupun bawa mata mai kepada kita tu, itu panggil benda yang jadi kebaikan dan benda yang jadi kehebatan diri dia dan kepada ini Cuma orang hak mari hak mudah sekarang learning ni nak cari hadis, nak periksa hadis, nak berapa dengan apa yang diaturkan, disyarahkan, dimengajarkan, dihuraikan oleh para ulama yang mudah, maka kita kembalikan hadis itu klik kepada masadirul asl, iaitu ibu kita hak asal. Barulah kita wak naik tah member, wak naik depan mihrab masjid apabila kita mengajar malam Jumaat ke malam Sabtu ke malam gapo ataupun tempat mana-mana, tempat ceramah, tempat berapa pun, baru dah jadi tak silap dan salah dalam masalah faham. Baru tak gelicir kita dengan maksud hak asal. Ni kita tengok kita terkadang, maaflah dah, terkadang kita tengok hadis sanad pun tak ada. Kita berani kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini masalah yang jadi dalam masyarakat umat Melayu kita. Apabila kita kata, apabila orang yang mengaji talaqi daripada alim ulama royak kata hadis ni tak sabit, kita orang mengaji tak mengaji bawah alim ulama ni, kata bahasa kata bukan orang awam. Menyakit ni bukan masalah orang awam, orang mengaji juga. Tapi dia tak mengaji dengan alim ulama, dia kata, oh bagaimana boleh royak kata hadis ni tak sabit, sedang ulama maibuh dalam kitab. Ya Allah, ini bukan hujah. Kalaulah ini hujah, Jamiatul Azhar tak waktu baiklah tiap-tiap tahun tu tahqiq. Periksa hadis tu baru, kembali semula. Tarikh Dimash ni bukan sebuah. Tarikh Dimash ni bukan sebuah. Banyak buah, 80 buah lebih. Kenapa? 80 buah lebih. Tetapi ulama buat kaji pula satu persatu kepada pelajar-pelajar yang nak supaya nak kita tu faham dalam masalah ilmu hadis. Adapun orang yang beku dalam masalah mikir, beku di sini makna kata dia tak ada mengaji dengan ulama, otak dia ni tak boleh nak terima benda-benda yang pedah bagi diri dia dunia dan akhirat, dia akan tuduh orang kata Wahabi gitu, Wahabi gini. Sebenarnya benda orang yang sebut di lidah dia atau Wahabi apa nama ni, kita cok di dahi dia kata orang ni orang otak beku. Orang yang tak sesuai ambil jadi guru, dan orang yang tak sesuai kita tu dengar dia untuk nak buat contoh tauladan pandume dalam urusan agama, tak sama sekali. Sebab apa? Sebab akal dia ni seolah kata Tuhan akal dia dengan cara cermelang molek, tetapi dia tak guna akal dia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Ada akal fikiran tapi tak mau nak mikir. Ini masalahnya. Nak kita faham jadi molek. Nampak tu tak? Tu cuma dia boleh nak kecek sebab dia ada mulut gitu nak kata gitu kata gini. Tetapi mereka ini adalah du'afa dalam masalah cara nak faham agama. Dhaif dalam masalah, tapi dia yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Dia berasa kata dia ni adalah lebih, adalah pandai dan gitu dan gini. Sebenarnya tidak,
Tidak ada gapo. Nampak tu tak? Ini mana kata yang kita belajar daripada Syekh Ahmad Ma'bad, salah satu daripada ulama besar daripada ulama Azhar yang duk syarah. Sekarang lalla ni duk syarah kitab Fathul Mughis bagi Imam As-Sakhawi dalam masalah nak memperiksakan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Faham tu tak? Tu nak kita faham jadi molek. Kemudian setelah daripada kita faham dah, apabila kita asaskan cara kita nak faham agama ni kena gantung di a'immatul hadis, gantung di hadis Nabi alaihi wasallam. Pastilah kita itu nak kecek gapo hadis-hadis ni kena tupai ulama-ulama hadis rahimahumullah rahmatan wasi'ah untuk nak warikan ilmu tadi tu bersih sungguh, supaya kita ni diselamat oleh Allah Subhanahu wa taala daripada api neraka. Sebab kalau kita kecek benda kita tak tahu dalam ilmu hadis, maka kita ni akan dikena seksa hari akhirat esok. Memang akan kena seksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Seumpama kita dah dengar di mulut-mulut setengah-setengah daripada orang yang pura-pura mengaku diri dia tu reti dalam ilmu syariat, dia kata man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa dia tak ada tok guru, maka syaitan tu tok guru dia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya cabar dengan nama Allah Subhanahu wa taala, wabillahi wa tallahi wallahi. Lagu mana benda ni Nabi tak kata. Adakah mereka yang sebut dengan ini perkataan dia nak tarik balik daripada perkataan yang dia keluar tu baik daripada mulut dia? Ini apa yang kata benda yang jadi keruntuhan kemajuan umat Islam dengan sebab adanya orang-orang yang sanggup nak dusta di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa yang ilmu itu tersebar. Tak mau nak buka otak, dok kerah gitu, biar tak ada gapo. Ya nak kerah tetapi fama asbarahum ala ish. Ala bohgi, ala gapo. Tengok dalam Quran. Kuasa ke tak kita nak kerah, kamar kita nak kena jumpa dengan kata Nabi jamiman kazaba alayya muta'ammidan. Tak kuasa kita. Ni nak kita buka. Kita ngaji ilmu mustalahil hadis, ngaji ba'ilalil hadis, ngaji ilmu jarh wa ta'dil, ngaji nama apa yang kata dirasah al-asanid. Untuk apa? Jamiatul Azhar duk buka mengaji tu ilmu tu untuk apa? Untuk nak periksakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikut jalannya yang dijalankan oleh para ulama. Kalaulah benda ni tak sesuai kita buat, bagaimana Jamiatul Azhar nak buka dua-dua belah tangan periksa hadis ni lagu ni? Ulama Azhar waktu baik Israiliyat di dalam kitab-kitab tafsir, seumpama Dr. Muhammad Syuhbah, Abu Syuhbah tadi waktu baik satu bani lebih kurang Israiliyat yang tak sabit yang cenggah dengan agama Islam kita waktu baik mari kepada ini ummah. Tetapi dengan sebab orang ngaji ni bukan orang awam molek, tapi orang awam yang turut pia, dia turut orang ngaji pasal mana? Orang ngaji pasal beku cara mikir. Beku cara mikir tak saya nak terima. Kalau bukan hak dia, ya tak saya terima. Hak tu makna kata tak sesuai kita tu nak letak diri kita sebagai orang yang ngaji agama. Sebab orang ngaji agama Islam ni bukan sepik. Agama Islam ni luas. Kitab fiqh Syafi'i saja tu banyak mana kalau kita tengok di jamiah. 2, 3, 4 lapis umum kitab Syafi'i saja. Pak kita tengok semua hak kita ni kita rasa hanallah tak ada orang yang lebih alim pada kita. Ya tak boleh nak jadi. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Ada orang reti atas mu lagi reti. Nak kita faham molek situ. Nampak tak tu? Baik. Kemudian hadis-hadis yang dhaif ni yang tersebar, hadis dhaif ni makna kata hadis yang kita tak boleh nak buat jazam. Tak boleh nak jazam kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu kata. Tetapi sebut di lidah min haisu min babil ihtiyat. Nak pesen kata nak ihtiyat, nak ambil orang yang kata nak jaga saja. Boleh jadi saja, nak putus tak boleh. Ni sebagaimana syarat-syarat yang diletakkan oleh para ulama warasatul anbiya semenjak dulu lagi, bukan sekarang. Baik. Jadi hadis-hadis yang dhaif yang tersebar di dalam bulan puasa kita ni, hadis dhaif ni tersebar di dalam bulan puasa. Sedangkan hadis yang sahih, hadis yang hasan, kita kecek mudah-mudah hadis makbul lah, dia tu penuh benar. Tetapi kenapakah kita suka dengan nasi hak basi, kita tak suka dengan nasi yang baru? Adakah
Orang makan nasi basi ni ya segar? Segar tak? Makan nasi basi ni sama dia dengan apa? Dengan apa? Katalah dah. Tu. Tetapi hak sebenarnya kena makan nasi yang baru nanok, baru panas-panas berapa. Itu makna kata nak membawa pada diri seorang itu segar. Akan tetapi kita suka dengan hadis-hadis umpama-umpama ni. Nampak tu tak? Walaupun kita tak menyamai di antara hadis dhaif. Dhaif hak mana? Dhaif khafif. Dengan hadis maudhu' tak. Tetapi kalau hadis dhaifun jiddan, ni tak boleh. Tak boleh. Nak buat bab targhib tak boleh. Dia kata nak buat bab ahkam. Nak buat bergantung ni bab targhib, nak bergemar pun tak boleh kalau hadis dhaifun jiddan. Kalau hadis dhaif, bapa boleh kira kalau dalam masalah targhib wa tarhib. Seumpama apa? Hadis dhaif jiddan, seumpama hadis apa? Hadis apa muka? Hadis apa muka tu selepas habis semaya hadis dhaifun jiddan. Dia kata itu Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala tak kala ia takhrijkan kitab Azkar Imam Nawawi. Tetapi orang yang mengaji dan cermelang cara mikir dia, apabila siapa ilmu tu dia tunduk dan dia beramal lalu dah. Tetapi kalaulah akal dia ni tertutup dan jadi beku, dia tak nak terima. Royaklah mana, royaklah curahlah ilmu secara mana, tak situ. Sebab apa? Dia terkatuk akal dia. La yafqahuna biha, dia tak guna akal dia kena pada tempat. Itu makna nyanyi kepada diri. Nah, orang panggil kata nyanyikan kepada dirinya sendiri. Baik. Hadis-hadis dhaif yang tersebar di dalam bulan Ramadan, apabila kita tengok kenapa kita memasukkan hadis-hadis bab ni di dalam kita, di dalam syarah kita, iaitu apa nama sifatus siyamir rasul alaihi salatu wassalam, kerana hadis-hadis ni sakut paut dengan Ramadan lah. Sakut paut dengan benda-benda yang tak keluar daripada isi kandungnya wasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Ramadan. Jadi Allah Subhanahu wa taala ni, Allahu Rabbul Alamin, dia ni mengadakan ada satu kumpulan yang nak mari caranya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap zaman dan setiap makan. Mana ada orang mana cara sunnah Nabi ni setiap masa, setiap tempat, setiap bangsa, setiap bahasa. Tu sunnatullah. Hadhihi sunnatullah. Ini adalah jalannya Allah Subhanahu wa taala. Walan tajida li sunnatillahi tahwila walan tajida li sunnatillahi tabdila. Tak. Hak ni kejap molek. Kita faham molek sebab Tuhan ada. Maka kita doalah, ya Allah, Allahumma sta'milna wala tastabdilna. Ya Allah, ya Tuhan aku, gunalah aku seorang yang cara kat agamamu. Janganlah mung tuak we aku ni tubik daripada nak cara agama. Jangan buat lagu tu. Terkadang orang ngaji agama sendiri tak boleh nak cara agama. Ada. Tetapi jangan kita nak beri peringatan, jangan kita menjadikan orang bukan ahli dalam arti kata orang bukan reti sungguh. Bukannya dia tu duduk di dalam batas hak reti sungguh, ambil buat jadi duk cara salah agama, tak boleh lah tu. Nah, ni ambil bomo gue tanai kuam kecek masalah halal haram tak jadi lagu tu. Ni ambil bomo masalah kecek masalah halal haram. Pak ustaz tu guru hilai ke mana? Ya ke mana apa? Orang ngaji Jamiah Azhar, ngaji Jamiah Ummul Qura, ngaji di Urdun, ngaji di Yaman, ngaji di mana, hilai ke mana? Kerana apa? Kenapa kita dah jadi ke orang untuk dah tunjuk ni halal, ni haram, ni halal, ni haram? Tak kena lagu tu. Nampak tu tak? Kena ambil ahli dia dah mengaji takhassus. Apa panggil? Takhassus ni cepat dan bahasa sia. Orang yang tertentu dalam media tu mai untuk buat kerja. Okey, tak ada masalah. Orang yang ngaji agama yang dengar suara ini ni, itu adalah amanah kamu di atas tekak kamu. Di atas bau ni, hak tu hetak ni. Kita buatlah kerja belum pada kita nak jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala supaya kita ni lepas daripada tanggungjawab Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti. Baik. Tuhan jadikan orang satu kumpulan untuk mai carakan hadis Nabi. Cara masalah gapo? Rasulullah kata, cara masalah nak gapo? Nak orang mai nak dusta di atas hadis Nabi. Nak dusta di atas syariat Rasulullah. Iaitu nak dusta di dalam urusan agama. Ya ada orang. Tak kena dia mau kecek lagu ni sebab alasan 1 2 3 4. Tu dia.
tu makna satu kumpulan yang Allah Subhanahu Wa Taala akan bakit naik mari. Maka orang ning la yadurruhum man khazalahum wala man khafalahum. Tak ada menjadi mudarat apa-apa siapa dia nak menetai dia siap malam pagi petang pun, dan orang yang mukhalafah dengan dia. Tak. Sebab apa? Sebab mereka ini la yakhafuna laumata laim. Tak ada takut siapa dia nak celah, nak kata lagu mana, tak. Sebab apa? Dia waktu innama nut'imukum liwajhillah. Kita makan ilmu pengetahuan. Walaupun makan dalam ayat tadi itu makan ni, tapi kita makan pengetahuan, ilmu pengetahuan hak benar daripada Allah Taala dan Rasul kepada ummah. Liman liwajhillah. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana tu dan kerana ni. Maka kita jagakan tahrif al-mubtilin. Apa makna tahrif al-mubtilin? Orang mari nak mengubahkan ajaran, dusta. Banyak dusta di atas agama Allah Subhanahu Wa Taala. Belakang-belakang ni cuma kita jangan katalah kok kita tengok sifat agama dia, kita perhati tengok, lepas tu kita berhenti sekat daripada benda hak salah tadi. Nah, kata kau orang tak sah. Kata apa kau orang? Kita pahala banyak setara mana nak bagi pahala kau orang, jangan kata kau orang. Tapi kita jalan jadi molek. Intihal fal mubtilin makna kan orang dusta di atas agama Allah Subhanahu Wa Taala, terang-terang. Terkadang dusta mai duk kecek benda-benda hak orang awam sendiri ni tak boleh nak terima. Orang basit, orang awam, orang biasa ni tak boleh nak terima ngakal fikiran dia. Tu dia. Tetapi dengan sebab gapo? Tubik daripada mulut dia. Sebab dia nak kepada habuan dunia yang tidak kekal, habuan dunia yang tidaknya jadi manfaat bagi diri dia, tetapi dia sanggup nak ambil, nak buat, nak gapo. Tu maknanya gitu. Al-mubtilin ni dia tidak ada hujah di hadapan masalah ilmu. Malaikat ada sukhriyah, ada menganying, mengejek, mengajuk. Kenapa? Kerana dia du'afa, kerana dia lemah, kerana dia tak erak, kerana dia tak ada kekuatan untuk nak membantahkan kebenaran, tak ada. Sebab tu orang bawa kebenaran, dia nak jadi lagu mana tak ada masalah. Ya orang ni supaya tu hero tu, dia mengejek, dia menganying, dia sekadar tu ya. Dalam internet, di dalam sekadar tu. Ya setara tu weak dia tu setara tu. Apa dah siap agak dia, puasa belah juga. Nah, akhirat esok siap juga demo ni. Nah, ni makna kata kita tak sadar jadi kira banyak. Kemudian wa yadhubbuna anha ta'wil al-ghalin. Dan nak jaganya agama Allah Ta'ala ni ta'wil al-ghalin. Apa makna ta'wil al-ghalin? Iaitu puak-puak yang suka buat rengka dalam urusan agama. Allahu Akbar. Nabi tak ada lari. Awak apa benda ni molek gitu lagi ni. Kalaulah benda tu molek sungguh, fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aula bihadzal amal. Kalaulah molek sungguh benda tu Rasulullah utamalah dengan itu amalan. Tu cara mikir orang. Hak yang cermin lah molek. Kalau molek sungguh, awak apa Nabi tak raya? Nabi tak buat ucapan apa? Nabi tak aku. Ada lagi ke perkara-perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak menyampai dalam urusan agama? Tak ada dah. Semua orang Islam pergi lagu tu belaka. Malaikat orang yang ada dalam hati dia perkara-perkara yang jadi tak sesuai kita sebut di sini, perkara-perkara yang jadi habuai, jadi gotu, jadi gani pasal dia. Tu dia. Baik. Dan mereka yang tazif az-zaifin. Tazif az-zaifin makna mana? Orang yang buat-buat. Nah, ya buat-buat pakai ya gitu gini, royak doa tu, amal tu, wak gini boleh gotu, wak gani boleh gani. Asal ambil dana. Nak royak kata asal Rasulullah buat tak berani juga. Tapi dok royak kalau wak menjadi gani boleh gani, gotu gani, kalau orang tak wak menjadi tak turut ulama lah, tak pakai ulama lah. Ulama yang maksud diri dia, bukan ulama hak biasa kata Imam Syafi'i ke Imam Ahmad ke, nah, Imam Abu Hanifah, Imam Malik ke Imam Bukhari pun dak diri dia. Ni nak ayat kata tazif az-zaifin. Allahu Akbar. Banyak perkaranya kita duduk di atas muka bumi ni, nak bawa agama, nak pergi jumpa dengan Tuhan ni bukan mudah. Baik. Kemudian
Jadi apabila ada satu kumpulan yang bersifat sebagaimana kita dengar tadi tu, mari nak jaganya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam semenjak dulu. Nah, semenjak dulu lagi nak jaga, nak demo, nak jaga ke apa? Nak jaga hadis-hadis hak dusta. Nah, hadis-hadis hak palsu, hadis-hadis hak tak sungguh semenjak daripada dulu. Dan ulama ni tolong buat kitab kita. Bukan sekadar mengajar dak, tulis pula buat kitab kita boleh tengok, kita boleh jaga. Tapi orang hak cermelang akal, luah cara fikiran dia, fahaman dia boleh terima. Nah, seumpama adalah kitab Maudhu'at bagi Imam Ibn Jauzi, tengok hadis maudhu' dalam tu. Imam As-Suyuti buat kitab Al-Lali Al-Masnu'ah, hadis-hadis maudhu' dalam tu penuh dalam tu. Nah, Mulla Ali Syekh Mulla Al-Qari buat kitab Asrar Al-Marfu'ah, orang panggil Maudhu'atil Kubra, tengoklah tu penuh hadis-hadis tak pakai, hadis-hadis tak sabit daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba orang yang tak ada keahlian dalam masalah ilmu hadis, hadis ni ya dhaif sungguh, ya maudhu' sungguh, tapi puak-puak tu ya, puak-puak hak dhaif tu di sisi ahli hadis, adapun di sisi ahli hakikah ni, puak kita ni hadis ni sahih sebab Nabi tu mai royak semalam, kita mimpi jumpa dengan Nabi royak semalam ya lagu tu. Apa dah gapo ada kitab mustalahil hadis. Kalau itu pendapat tu betul sungguh, kenapa ulama duk tulis kitab-kitab maudhu'at dan kitab-kitab mustalahil hadis dan kitab-kitab cara kita nak tapih hadis, pedah ke apa? Pedah ke apa? Itu perkataan mari bawa datang untuk nak mengpahamkan salah cara mikirnya tu. Kita tak pernah dak jengok kitab maudhu'at, dak tukar lagi kitab maudhu'at. Oh molek kita ni, cuba kita buat naik atas member sekali, hak apa ya sebut tajuk belaka dalam tu, tajuk ni tajuk tu. Ibnu Jauzi tak ada tulis tajuk. Nak ayat atas maudhu' di situ makna plesu, bukan makna tajuk. Ni kita tukar tajuk dengan plesu. La haula wala quwata illa billah. Tak kena lagu tu, tak kena. Nampak tu tak? Ni nak kita faham jadi molek perkara-perkara tersebut tadi. Nah, maka apabila kita tengok di dalam hidup harian manusia hari ni kita ilmu hadis ni mudah di sini, mana ulama telah wari belaka. Cuba kita tengok tahqiqat periksa bagi Syekh Syuaib Arnaud. Allahu akbar, dia waktu baik Abu Daud tu waktu baik 6 jilid, asas jilid ya. Untuk nak periksa tengok satu persatu. Nah, Sunan Ad-Daraqutni waktu baik pula 6 jilid. Sunan Ad-Darimi waktu baik pula 5 jilid. Waktu baik ke apa? Nak tengok. Hatta sehingga Musnad Imam Ahmad ni asal 6 jilid. Waktu baik sekarangnya ana 52 jilid. Buat apa tu? Kerana nak periksa hadis Nabi, nak sandarkan Nabi ni macam mana. Tu dia. Mengikut apa? Mengikut ilmu pengetahuan yang dia tu mengaji ambil daripada ulama belum daripada dia. Tiba-tiba kita nak periksa buat apa. Kalau gitu Imam Ahmad tak bubuh dalam kitab dia. Ya buh hadis dalam tu nawi orang alim baca. Nah, Dr. Jihad Tok Ruamba ni kata buh untuk nawi orang alim baca, bukan nawi orang kita biasanya tak tahu gapo baca. Dah. Sebab tu ya wari dengan sanak, wari dengan ilmu, wari dengan gapo untuk gitu. Kalulah ilmu pakat boleh main belaka gak. Tak ada ulama. Nampak tu dah? Tidak kena ada ulama duk jaga. Kalau boleh belah orang belaka, tak kena ada hospital. Pakai basri, pakai ambil pisau, pakai serah wis lalu. Jadi gana? Tak boleh buatlah tu. Nampak tak? Ya ada media dia, cara dia nak faham sini nah. Tu masalah hadis ni kita kena kejak sikit. Masalah maksud ngaku ni. Dia ayat maksud ngaku Rasulullah bukan orang tu orang ni. Yang ni dak buat ni, man arafa rabbahu faqad man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa dia kenal diri maka kenallah Allah. Hadis pia ni, hadis Rasulullah, pia riwayat. Riwayat pia tahu jumpa lagi kitab mana tak tahu hari tu, tapi tak ingat dah pia riwayat. Dak pia riwayat. Apabila kata piawi riwayat, mana sanad daripada siapa? Bukhari ke, Muslim ke, Abu Daud ke, Tirmizi ke, Nasa'i ke, Ibnu Majah ke, Imam Ahmad ke, Imam Malik ke, Imam Syafi'i ke? Pia. Tak ada sanad tu, cari mari tak ada sanad. Patut hadis. Hadis.
Bahawa orang kata hadis ni maudhu', Imam Nawawi sendiri pun hukumlah tu. Di dalam kitab dia Fatwa Imam Nawawi tu. Ayat lagu tu. Ini yang kata perkataan Yahya ibnu Mu'az As-Sufi, bukan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak kita ni kata, pana-pana dua ya ulama kita wari siap dah gening lagi tu lah. Akhir sekali, tak ada sanak pun tak apa, Nabi royak semalam. Tu dia. Tak nak pakai ulama lagu tu. Nampak tu? Lepas tu Imam Nawawi tak jumpa dengan Nabi mana kali? Kalau lagu mana? Imam Nawawi tak jumpa dengan Nabi. Kata, ni bukan perkataan aku, ni perkataan Yahya bin Mu'az. Ni cara kita nak faham dalam masalah hadis. Kita faham molek masalah ni supaya tak jadi pedaya. Masalah hadis ni fakta kita teruk benar. Nak ngaji hadis tak boleh. Awak apa? Takut jadi orang kaum muda. Seolah kata ilmu hadis ni kaum muda. Kaum tua tak nak mengaji. Tak. Ibnu Hajar pun mengaji, Sayuti pun mengaji, berapa nama ulama hadis hebat-hebat tu. Kenapa? Hak kaum muda tu lagi Bukhari, Muslim, Abu Dawud tu kaum muda. Kalau hak kat belakang ni mutakhir ni kaum tua. Nama kita ya pelan. Kenapa? Hak dekat dengan kurun 15 ni hak ni kaum tua. Kalau hak jauh sikit kurun 3, 4, 5 ataupun 2, 1 kat nu, hak nu kaum muda. Kenapa? Kalau kita baca kitab Khalqu Af'alul Ibad di dalam masalah pegangnya kita hak kaum muda. Kalau baca kitab kurun 15 ni hak isah apa nama kok ni lah. Hak tu mana kata hak tu kaum tua. Jadi belik habis. Nampak? Jadi selisih kau tu. Hak ni kok selisih kau tu. Ya Allah, buat pun jadi gitu dan. Lepas tu kita nak royak di sini ni, ya tak boleh nak kata hak ulama dulu lah. Ulama dulu hak wabuh lah kitab tu kerana masa tu ya payah nak cari hadis. Terkadang ulama periksa hak baru ni kata hak ni wahai daripada tok guru sorang tu sorang. Wahai daripada imam tu imam ni. Sebab apa? Hak ya royak boleh kitab tu dia duk lepas lo ya. Kalau kita baca kitab nama Badrul Munir, 12 jilid Badrul Munir. Pia Badrul Munir pia kare Ibnu Mulaqqin. Ibnu Mulaqqin ni pia tok guru Ibnu Hajar Al-Asqalani tuai Fathul Bari. Baca jilid pertama tadi tu, dia kata aku wari hadis ni daripada ingat te aku. Berapa muka wari? Beratus muka daripada ingatan dia. Maka tak jadi apa nama kecacat tegapa kalau dia tu jadi wahai sikit ulama mari cek ada kitab tak ada jadi wahai, tak ada jatuh makanah dia, tak jatuh pangkat dia dak. Sebab tu saya dengar seorang daripada ulama dunia nama apa nama Al-Allamah Bashar Awad. Bashar Awad ni dia salah seorang daripada ulama Iraq. Tak ada lagi sekarang. Payah nak cari tindah dia. Sekarang lah ni payah nak cari. Nah, walaupun kita kok mana, tapi kalau nak standing dengan ilmu dia panggil tak dengar. Dia kata kita rekod lah. Asap pun tak nampak kan. Nampak? Makna tak hebat sungguh. Demo ni siapa pangkat dia dalam arti kata nak cari masalah. Lalu dia nak buat kajian terhadap kitab Mahalli bagi apa nama Muhalla, kitab hak Imam Ibn Hazmi baru. Kitab Muhalla tu belum daripada dia mari nak buat kajian baru ni Syekh Qadhi Misri namanya Syekh Allamah Ahmad Syakir. Dia telah tahqiq mari dah. Dia buat periksa apa nama siap dah. Hak tu zaman dia. Lalu Syekh Bashar mari di belakang ni tengok ada Syekh Ahmad ni adalah tempat hak yang jadi kena duk sempurna lagi gapo-gapo. Orang tanya kata apa kerana hak Syekh Ahmad tahqiq ni tubik ni jilid ya kitab. Hak sekarang lah ni tubik 15 aku mana? Dia kata pada zaman Syekh hari tu tak ada pesing alat-alat canggih kita nak cari hadis. Dia kata kitab-kitab pun susah. Hak hafal daripada ingat dia boleh buat setara tu tak ada boleh pandai dah lah. Tu makna kata ulama mari nak bantu setengah di atas setengah. Tu dia. Ni apabila kita nak tahqiqkan hadis, tak boleh. Tahqiq hadis tak boleh. Awak apa? Takut jadi ke mana? Takut ni. Tak, dia bukan lagu tu. Sebab tu orang ngaji luar negara ni otak dia terbuka. Dia terbuka mana kata kita tengok hadis ni lagu mana. Ulama ni buat dah kita tengok hadis setara mana. Boleh tengok. Nampak tu dah? Ni setengah-setengah maaf lah dia.
Jadi kata tak boleh kita tengok lah gapo-gapo apa kita nak periksa tengok pandai-pandai gitu gini. Ya bukan masalah pandai-pandai. Masalah kita nak tukarnya ilmu pengetahuan. Tukarnya orang panggil kata cara mikir dalam arti kata nak membantukan setengah di atas setengah tu cara. Ni orang baru-baru dalam arti kata dok mengaji ni kena pakar kata cara mikir ni. Kalau gitu tak sesuai kita pergi luar negara. Dok situ kan. Kalau tak save cek hadis kata mari di mana ke mana dok situ. Tak usah pergi luar negara, pergi buat rugi masa. Gi nak bawa kitab hal kocek kita, bawa hatu ngaji sini pun tak apa. Duk dekat dengan rumah sikit, duk dengan keluarga, duk di kampung kita gapo duk situ. Tak usah pergi luar negara. Gi buat apa? Gi sebab tak tambah langsung hak baru. Gi buat apa? Benda hak baru kita tak ada tambah. Nampak tu tak? Kita pergi kerana nak cari benda yang nak tambahkan ilmu kita. Ni kita tak boleh nak terima benda hak baru. Kita duduk rumah tak pandai takrib. Pergi luar negeri pun tak pandai takrib. Kita duduk rumah, kita tak pandai nak cek hadis. Dalam arti kata darajat dia setara mana. Nak kembali klik pada kitab hak asal, tak pandai. Duduk rumah. Duduk luar negara pun tak pandai juga. Klik pada setara tu, tak usah pergi. Nampak tu tak? Ni saya nak wi kita tu gerak cara mikir. Sebab tu orang faham Islam yang sahih ni alhamdulillah dia boleh terima. Tapi ya kita pergi dengan adab seumpama Syekh Bashar dengan Syekh Ahmad Syakir tadi. Bukan duk cucuk kata pergi mari berdeki pergi mari tak leh. Ni terkadang ada benda lagu tu tak leh ada baik. Ia kata sesungguhnya hadis-hadis yang dhaif ni yang tersebar di kalangan manusia itu tu. Nah, banyak dah. Banyak hadis-hadis yang tersebar di sisi manusia ni, hadis-hadis tak sabit ni banyak. Sehingga mereka itu terlupa hadis-hadis hak sahih, hadis-hadis hak hasan, hadis-hadis hak makbul. Katuk. Wari hadis-hadis tak sabit ni katuk. Nah, sebab itulah Abdullah ibnul Mubarak. Kena ada Abdullah ibn Mubarak mati bila? Kena ada Abdullah ibn Mubarak. Tok guru apa ke? 4,000. 4,000 orang tok guru ya. Bukan seorang. Tuai hak kata al-isnadu minad din. Laula isnad laqalu man sya' ma sya'an. Tuai perkataan itu mati pada tahun 181 Hijriah. Orang korong mana? Orang korong kak-kak kita kaum muda tu. Nampak tu? 181. Bukan mana kaum muda lah, kaum tua sungguh lah tu. Kita kecek nak wi faham bukan berapa dak tu. Namanya Abdullah ibnul Mubarak. Dia kata fi sahihil hadis. Fi sahihil hadis, mana hadis sahih tu, hadis pakar, hadis makbul tu. Apa nama? Syughalun an saqimihi. Syughal. Mana memadai cukup dah daripada hadis saqim. Apa makna hadis saqim? Iaitu hadis ada masalah. Hadis ada panha bahasa Sia kata. Hadis ada cukup dah. Memadai dah, tak ada kena pakar hak lain dah. Sudah banyak tu. Cukup dah. Tu. Maka hendaklah kita ambil perkataan ni, mari pakar. Kita orang mengaji ni ambil pakar pendapat ni. Dia ni Abdullah ibnul Mubarak. Tak ada siapa dia tolak dia, mereka rugi dunia dan akhirat. Abdullah ibn tua pada Imam Bukhari lagi. Dan ittifaq ulama Islam kata dia daripada kalangan ahli sunnati wal jamaah, tapi bukan ahli kalam. Tu dia. Semua orang pakai ambil belaka pendapat dia al-isnadu minad din. Maka apabila ia kata hak tu kita boleh terima, hak ni pun sama. Fi sahihil hadis syughalun an saqimihi. Hadis yang makbul maksudnya memadai dah daripada hadis yang tak sabit. Cukup. Ada. Nampak tu tak? Ya itlaq Abdullah, ya itlaq hadis sahih sebab zaman dulu tu belum daripada kedatangan Imam Tirmizi setengah daripada pendapat ulama, tak waktu baik lagi hadis hasan. Dulu ada hadis sahih dengan hadis dhaif. Dhaif tu mula daripada dhaif khafif tarik gi sapakan kepada maudhu'. Hadis tak pakai hadis apa tu? Hak ulama dak royak berkata sendiri la ilaha illallah. Hadis dhaif jiddan. Tak lewat hujah. Hadis syaz, hadis munkar, hadis muttarib, hadis maudhu'.
Ayolah. Dia duk royak, ulama duk royak. Lagi kitab mana hak sebut sani? Nah, hak sebut sani tu. Tu dia. Baik. Hadis gapo hak termasyhur di kalangan manusia, luar negara, dalam negara, hadis hak mana? Hak ulama duk royak kata hadis tak sabit ni, hadis mana? Ni hadis ni. Hadis sakut paut dengan bulan Ramadan ni. Agakna? Lau ya'lamul ibadu ma fi ramadana latamannat ummati ay yakuna ramadanu sanatan kullaha. Jikalau mengetahui oleh hamba barang yang ada di dalam bulan puasa, nescaya angilah umat aku bahwasanya Ramadan itu setahun penuh. Tu ni hadis. Hadis gapo ni? Hadis hak tak sabit kan? Hadis hak tak sabit. Walaupun Ramadan dah kelebihan dah ada, tapi hadis ni jangan sandar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak boleh. Lepas tu kata lagi, innal jannata tuzayyanu li ramadana min ra'sil hauli ila al-haul. Sesungguhnya syurga itu menghiaskan bagi bulan Ramadan setahun ke setahun. Mana kata ya cerdas syurga tu, ya cerdas tepat dia, bersihkan diri dia tu belum daripada nak masuk Ramadan setahun. Lepas ada tu setahun pula tunggu Ramadan. Tu sedaplah dengar. Nampak tak di telinga? Ni fadilat gitu, fadilat gini. Kita pun sukalah benar-benar lagu ni. Tiba-tiba kena tengok atas hadis ni adalah darajat secara mana, ulama royak lagu mana. Tengok. Imam hadis ni pihak royak, Imam Ibnu Jauzi royak di mana? Ya kitab Maudu'at. Kitab apa? Kitab Maudu'at. Padahal hadis kitab Maudu'at dalam tu cuba kita baca tengok kepada masyarakat. Rajin kita terjemuh hadis-hadis hak maudhu'. Imam Ahmad ni dia umur 40. Dia baru boleh anak umur 40 lebih-lebih gitulah. Maka dia tu terbiahkan anak yang nama apa? Anak Imam Ahmad. Imam Ahmad ada anak hak hebat, nama apa? Nama Abdullah. Nama Puantan. Abdullah, kunyah dia Abu Abdurrahman. Ada kitab sakut paut dengan riwayat apabila kita baca dalam Masnad Imam Ahmad tu, haddasana abi. Tu isim dhamir tu kembali kepada Abdullah. Kepada Abdullah nak dia tu. Kalau kita baca Masnad Imam Ahmad atas guru tu, dia kata haddasana piya, haddasana abi. Abi tu Imam Ahmad. Haddasana mengroyak akan daku ni piya, Abdullah Abu Abdurrahman. Dia ni imam juga. Tapi tak sampai pangkat mujtahid mutlak, tapi masalah hadis hebat kan. Tapi ahli kalam ni ya zalim terhadap Abu Abdurrahman ni, Abdullah ni. Ya zalim. Ahli kalam dia tak berakhir dengan aimatul hadis. Tak serupa dengan apa jalan ni Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ni dia kata, "Idza ra'aitu ashabal hadisi fa ka'annani ra'aitu ashab Rasulillah alaihi salatu wassalam." Apabila aku tengok ashabil hadis, Allah aku tengok ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada ahli kalam tengok ahli hadis bulu mata panah. Nampak tu tak? Dia tak belaga dengan ahli hadis. Sebab itulah Imam Syafi'i ni dia tolak ahli kalam, dia tak mau ahli kalam. Tu tak? Ahli kalam ni dia panggil ilmu yang takhallaf. Ilmu yang mundur, yang orang tak say dah pakat kita pakat dah ambil ngaji. Kecik mudah-mudah benda yang tak pakat kita ambil ngaji. Kita dah ambil ilmu lagu tu, mai duk mengaji dah. Tak ada beda. Nampak tu tak? Dia bukan tepat dia. Sebab tu ittifaq a'immatul arba'ah haram kita ngaji ilmu kalam. Hatta dalam mata sulai sendiri tu, mata sulai munawwaraq, bab mantiqi tu, Ibnu Salah dan Imam Nawawi haram mengaji ilmu pasal tu. Imam Sayuti pun jalan seumpama tu juga. Cuma kita orang tak tahu ni, jadi dia rasa tahu ya je lah belaka dah, bukan. Nampak tu tak? Ana cara dia nak kita buka kepada umat Islam kita, nak dengan cara jelas supaya akhir zaman dah dunia ni kena royak kita tahu. Nampak tu tak? Nak kenal Tuhan, kenal supaya Tuhan royak. Tengoklah Quran Tuhan kata gano, tengok adalah hadis Nabi kata gano. Ni kita tap main mula dah apa hak Tuhan royak tentang hadiah dalam Quran mutasyabih. Tu dia. Tak boleh pakai ayat Quran tentang hal Tuhan ada ayat hadiah. Nabi pun tak boleh hadis mutasyabih. Sudah. Lepas tu bah ke apa? Bukan mutasyabih, muhkamat. Ilmu kalam.
La haula wala quwata illa billah. Ibnu Jauzi ni dia waktu baik hadis ni di dalam kitab nama Maudhu'at. Nah, lalu dia kata daripada jalan ni mana? Daripada jalan ni Jarid Ibn Ayyub Al-Bajali, daripada Sya'bi, daripada Nafi' Ibn Burdah, daripada Mas'ud Al-Ghifari. Ni hadis jalan ni warid sanad ngaju. Ibnu Jauzi tolong warid. Nampak tu tak? Lalu hukum hadis ni apa panggil hadis maudhu'. Hadis apa? Hadis palsu. Bukan hadis tajuk nah, jangan terjemahlah tu. Hadis maudhu', hadis yang palsu di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa boleh jadi palsu wahai Ibnu Jauzi, wahai ulama? Kerana ada dalam sanad tu nama seorang nama Jarid Ibn Ayyub Al-Bajali tadi tu. Lepas tu katanya apa nama Abu Nuaim Al-Asfahani rahimahullahu ta'ala, dia kata kana yada'ul hadis. Jadi Jarid Ibn Ayyub Al-Bajali tadi ni orang yang buat hadis rengka. Ada orang panggil kata di dalam kitab, satu kitab nama kitab Lisanul Mizan. Lisan Al-Mizan. Lisan Mizan Abdullah. Hak siapa? Ibn Hajar Al-Asqalani. Ibn Hajar ni kesal daripada pia boleh buat kitab Lisanul Mizan. Az-Zahabi. Zahabi karya kitab ke apa? Tak apa. Mizan I'tidal. Zahabi buat kitab Mizan I'tidal, Ibn Hajar buat kitab Lisanul Mizan. Gapo ada dalam kitab tu? Iaitu setiap nama rawi-rawi hadis-hadis, rawi hadis, tok guru hadis. Tok guru hadis yang riwayat hadis tak dicukup syarat boleh terima hadis pada dia. Ni sebab tu Ibn Hajar riwayat mai kata Abu Nuaim kata dalam kitab Mizan tu, dia kata kana yad'ul hadis. Wa hadis palsu. Sebab itulah Ibnu Jauzi ambil hadis yang riwayat ni tak lagi kitab Maudhu'at. Lepas tu ulama Ibnu Jauzi ni dia ulama hadis. Bukan orang biasa. Nampak tu tak? Dan lain-lain lagi lah daripada ulama-ulama. Pak Imam Bukhari kata lagu mana terhadap dia? Terhadap Jarid Ibn Ayyub Al-Bajali. Dia kata munkarul hadis. Hadis yang riwayat munkarul hadis mana? Hadis dia tak diterima, ditolak. An-Nasa'i kata matruk, tak boleh kita ambil hadis daripada dia. Tu. Tiba-tiba kita kata, tak pastilah. Kata apabila sanad tu dhaif, hadis tu nak jadi dhaif. Bila? Apabila ada 2-3-4 jalan, 2-3-4 sanad, 5 sanad kata lagi orang lain-lain yang berriwayat. Tak apa lah lagu tu. Tetapi kalau hak nisa tidak ada jalan yang lain, hadis ni pasti kena lalu dia, lalu Jarid Ibn Ayyub Al-Bajali. Maka ulama pegang gak di situ kata hadis ni tak ada pihak riwayat malaikat daripada jalan nisa. Maka hadis kita dengar tadi apa hadis maudhu'. Pak ayat tadi kata hadis hak dhaif. Tu lah ayat pesan kata tak sewi nampak teruk. Nyakit teruk dah tapi ayat tak apa. Kecek peu jadi sejuk. Nampak tu tak? Kecek peu jadi sejuk. Tu dia perkara-perkara yang kita kena ambil tahu. Lepas daripada tu, kita kena berhenti sini dulu. Sebab apa? Sebab panjang dah kita ambil pada masalah ni. InsyaAllah kita nak tengok 2-3 hadis lagi tentang masalah yang tak sabit daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ini masalah. Supaya kita tu boleh jaga diri kita. Masalah hadis, ingat molek kata kita nak sebut hadis gapo dari di atas lidah kita ni. Kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyaka wa anta tadhakkar qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata lagu mana? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Muta'ammid bila? Sengaja bila? Apabila dia riwayat, dia tak ada periksa dulu kata hadis tu duduk mana. So, yang kedua, dia riwayat gidah, orang tegur dia kata ni bukan hadis, dia tak rajak, tu panggil muta'ammid. Nampak tu tak? Itu panggil muta'ammid. Lepas tu duduk mana? Falyatabawa maq'adahu minal jannah ka minan nar. Minal jannah. Gitu? Dak, minan nar. Ittifaq ulama semua minan nar. Dia kata Rasulullah hak kata wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sebab itulah satu hadis kata man kadzaba alayya laika kadhibi ala ahadin minkum.
Makna kata siapa dia dusta di atas aku, tak serupa kamu tu dusta di atas setengah daripada kamu. Tak. Sebab apa? Dusta di atas Nabi, nar. Ngako? Api. Jangan duk main dengan dia. Sebab tu ulama ni, ia berhenti, ia tak kacau. Tu ulama sungguh. Ulama kita nak cek tak apabila ilmu siapa dia tunduk. Tu ulama. Tapi kalau bukan ulama, pakai ulama apabila ilmu siapa dia jadi gitu. Ngata? Yang nak lawai. Tu makna tak bukan. Cek. Demo tu gini demo ni. Dia tak tunduk. Ulama sungguh dia tengok, dia tunduk. Dia tengok apa wari alasan lagu mana. Sungguh. Tu ulama. Tu ulama ir-rabbani. Ada apa apa nak lawai? Tu bukan. Bukan ulama. Walaupun pakai lagu mana pun tak. Nampak tu tak? Ni perkara yang kita nak kita faham jadi molek supaya kita nak jaga daripada diri kita apa hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duk terang kepada kita dan jaga diri kita supaya kita pakat selamat hidup di atas muka bumi ni hingga kita jumpa dengan Tuhan esok kita dapat apa? Ganjaran iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala, kerana itu adalah tempat kediaman kita yang kita duk tunggu-tunggu. Nampak tu nah? Maka pada pertanding sekadar dah sahaja dulu. As'alullah Subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu wasallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.